Salam sejahtera kepada sesiapa yang memberi salam. Selamat malam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap tuan-tuan boleh teman saya lah, teman Johor ni besar tuan-tuan, penat saya. Daripada Skudai ke merata tempat lah, Batu Pahat dan sebagainya. Sekarang saya dalam perjalanan ke Segamat, kemudiannya patah balik nanti ke Parit Sulong. Satu perjalanan yang amat jauh dan amat memenatkan. Kita tepuhi satu cabaran lah sebagai anak muda tuan-tuan, untuk kita memenangi ataupun menawan beberapa kerusi di Pilihan Raya Negeri Johor. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jangan lupa tarikh yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, 2 hari bulan Februari. 2 hari bulan Februari, iaitu esok lah, akan ada sesuatu yang akan berlaku. Kita minta tuan-tuan untuk share. Live saya insya-Allah akan bermula pada selepas maghrib tuan-tuan. Selepas maghrib insya-Allah kita akan mula. Fuad Zakarshi. Saya dengar nama pun saya geli tuan-tuan. Orang kata apa, penganggur politik. Penganggur politik yang tak habis-habis, seperti anjing menyalak bukit. Seperti anjing menyalak bukit tuan-tuan. Jadi tak habis-habis lah mengecam. Saya tahu dia cemburu dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi sebab itulah dia kecam tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjaya berjumpa dengan beribu tuan-tuan, hampir berpuluh ribu anak muda di Johor yang terdiri daripada armada NGO dan bukan NGO yang memberi sokongan yang jitu dan padu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan akan nantikan tuan-tuan esok, kita tengok bersama-sama dengan Datuk Wan Saiful Wan Jan, yang akan orang kata apa ni, yang akan membuat taklimat jentera di beberapa kawasan di Johor ini. Jadi sesuatu yang besar akan berlaku, yang kita lihat rintihan-rintihan anak muda khususnya di Johor yang begitu inginkan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, yang begitu sayangkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi UMNO kata kita takut nak pakai gambar Tan Sri. Kita tanya UMNO bila nak pakai gambar Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni presiden UMNO, tapi tak berani pakai gambar Zahid Hamidi. Turun kawasan pun tak berani. Depa duk hantar Najib Razak di mahkamah. Jadi kita tanya juga Najib kan, dulu kita ingat masa kalah pilihan raya Najib sebut apa? I accept the verdict of the people. Lepas tu letak jawatan kan, letak jawatan. Sekarang ni duk rasa diri masih lagi presiden UMNO. Letak jawatan kerana gagal. Kerana gagal kerana kekalahan yang amat dahsyat UMNO tu pada PRU ke-13 dan PRU ke-14, yang mana pada zaman Najib kan, habis semua kerusi UMNO, hilang habis semua kerana kerakusan mereka, rasuah dan juga salah guna kuasa. Jadi sepatutnya Puan ni dia kena gantunglah gambar Zahid Hamidi banyak-banyak kan. Kenapa nak gantung gambar Ismail Sabri kan? Ismail Sabri dia timbalan presiden UMNO. Saya berada di Johor tuan-tuan, saya lawak sebenarnya tengok UMNO ni kan, sebab Ismail Sabri ni bukan presiden UMNO. Jadi gambar dia banyak kan, keluarga Malaysia di mana-mana sajalah. Saya pergi di Batu Pahat pun gambar Ismail Sabri, keluarga Malaysia. Saya pergi di Muar pun kan, tak berani UMNO nak letak gambar presiden dia
Kenapa dia tak boleh letak gambar Zahid Hamidi? Kita kena tanya Fuad Zakarsi ni kan. Kita nak tanya Ahmad Maslan juga. Saya lintas di Pontian, sepatutnya tuan-tuan gambar Ahmad Maslan ni kena duduk sebelah gambar Presiden UMNO Zahid Hamidi, tapi dia tak berani letak gambar Zahid Hamidi, dia letak gambar Ismail Sabri. Kan? Kelakar tuan-tuan UMNO ni tuan-tuan. Lawak amat lawak sekali lah tuan-tuan UMNO ni. Jadi kita tengoklah ni orang UMNO banyak masuk ni kan, kita cabar tuan-tuan, kita cabar orang UMNO. Turunkan poster Ismail Sabri, naikkan poster Presiden kamu Zahid Hamidi. Kalau kamu berani, kenapa di Johor kamu simpan Presiden kamu? Kamu tak berani keluarkan Presiden kamu. Di manakah kemaluan kamu? Adakah kamu merasa malu dengan Zahid Hamidi ni? Adakah kamu merasa Presiden kamu ini adalah seorang Wak Ponorogo yang telah pun mengambil hak anak yatim dan ibu tunggal? Saya berjumpa dengan rata-rata anak muda tuan-tuan di mana-mana kawasan sahaja di Johor. Mereka pun timbul tanda tanya, kenapa UMNO tak berani letak gambar Presiden? Saya cakap dengan dia orang, semalam saya tunjuk kepada mereka. Saya kata, cuba kamu tengok poster-poster selamat tahun baru Cina yang dibuat oleh Barisan Nasional. Mereka pun tengok. Saya kata, cuba kamu tengok lain-lain parti. Kamu tengok Pakatan Harapan, kamu tengok Perikatan Nasional. Kita letak gambar Presiden kita. Pakatan Harapan walaupun ditolak oleh rakyat, dia letak gambar Anwar Ibrahim. Tapi Barisan Nasional letak gambar Ismail Sabri yang bukannya Presiden Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO. Jadi saya tak tahulah kan Fuad Zakarsi dan saya pun ada rakan-rakan yang buat printing. Kita tengok printing flyer. Kita tengok printing flyer UMNO untuk PRN Johor. Semua gambar Ismail Sabri. Jadi kenapa simpan Zahid Hamidi? Kesian kat Zahid Hamidi. Gambar dia tak ada. Letaklah gambar Zahid Hamidi. Kalau tak mau letak gambar Zahid pun letaklah gambar bosku. Bagi tahu kat Ahmad Maslan. Ahmad Maslan kan selalu bersajak. Jadi dia kan selalu bersajak bersama-sama dengan bosku. Jadi suruhlah dia letak gambar bosku. Letak di situ mantan presiden. Yang bestnya tuan-tuan, letak gambar Ismail Sabri, bawah tulis apa? Perdana Menteri Malaysia. Ini yang kelakar. Saya tuan-tuan tengok, saya nak tergelak tuan. Sebab apa? Perdana Menteri tak masuk dalam pilihan raya. Bila masuk dalam pilihan raya, dia mestilah Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, lancar jentera Presiden UMNO. Baru betul. Ini Ismail Sabri sebagai apa? Perdana Menteri. Dia juga Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan. Dia juga Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Jadi siapa Presiden UMNO Aduh, saya pun tak tahan lah. Semua guna pula poster keluarga Malaysia. Kata tak setuju dengan keluarga Malaysia dan sebagainya, maka tak perlulah letak gambar Ismail Sabri. Saya rasa UMNO dah tak ada modal tuan-tuan. Saya tuan-tuan tolong tag Fuad Zakarsi. Saya nak tanya dia, kenapa UMNO tak berani letak gambar Presiden UMNO? Saya baca komen sikit padu barang rare tu yang kena simpan tu. Tu pasal barang rare simpan dalam museum, tak berani letak. Aduh, kelakar tuan-tuan UMNO ni. Kita cabar tuan, anak muda tertanya-tanya. Jadi esok 2 hari bulan tuan-tuan akan ada sesuatu yang besar. Tuan-tuan semua tunggulah. Standby. Kita tidak ada masalah tuan-tuan untuk menggunakan gambar Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin diterima oleh segelintir masyarakat. Bukan sahaja di kalangan anak muda, malah semua orang menerima Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi orang di Felda, saya jumpa mereka di semalam saya berjumpa dengan di tempat Isyamuddin, Semerong. Saya berjumpa dengan ketua bahagiannya. Dia cakap rakyat ini tertanya-tanya dulu
masa Tan Sri jadi Perdana Menteri kan, mereka cakap kuasa untuk meluluskan KWSP ini terletak kepada Perdana Menteri. Waktu tu Tengku Zafrul cakap tak boleh, pengurusi KWSP cakap tak boleh, tak boleh. Jadi Najib dengan Zahid pun hadir sebagai wira lah. Dia cakap ini adalah keputusan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri je yang boleh buat keputusan. Walaupun jangan dengar cakap pengurusi KWSP, jangan dengar pengarah KWSP, jangan dengar cakap Tengku Zafrul. Ini Perdana Menteri tak ada kuasa. Dia kata lah bila kita duduk di situ. Dan Tan Sri berjaya meluluskan 20,000 pengeluaran KWSP kepada rakyat. Jadi masyarakat khususnya di Felda dan di kawasan menepati hasrat rakyat dan sebagainya. Kemudiannya Najib cakap kita jatuhkan Tan Sri, kita naikkan Perdana Menteri daripada UMNO, kita akan bagi kelulusan lagi 10,000 KWSP kepada rakyat. Dia cakap itu tuan-tuan. Jadi sekarang ini Perdana Menterinya adalah UMNO, bukan Perdana Menterinya Bersatu. Mana janji-janji Ashraf Wajdi dengan Najib Razak ni. Maka rakyat pun merasakan bahawa mereka ditipu bulat-bulat lah oleh dua orang tokoh dalam UMNO ni, termasuk Presiden UMNO yang disimpan di dalam muzium kan. Jadi saya pun sebenarnya nak jemput Datuk Seri Zahid Hamidin turun sekali kan. Jadi turunlah mai di Johor ni. Zahid tak pernah turun tuan-tuan, di Melaka pun tak turun. Macam mana jadi presiden tak mau turun melawat kawasan? Turunlah tengok. Kita pun nak jumpa juga dengan Wak Zahid ni. Jadi anak muda memang menolak 100% UMNO. Saya mengharapkan tuan-tuan yang ada anak, bagi tahulah kepada mereka, tak payahlah percaya parti penipu rakyat ini, iaitu UMNO ni. Kita nak menawan, kita nak tawan Johor ini. Kita nak tawan Johor, kita akan pergi perang sehabis mungkin. Kita akan pergi perang ni sehabis mungkin tuan-tuan. Saya di Johor sudah pun masuk 4 hari tuan-tuan. Dekat belakang ni ada 2 beg saya standby. Kawan-kawan saya tanya bila saya pergi jumpa orang, dia pun tanya, datang seorang kan naik kereta? Saya kata seorang saja. Lepas tu dia tengok dalam kereta banyak beg nak pergi umrah kan. Saya kata bukan nak pergi umrah, tapi saya nak duduk sebulan di Johor ni. Jadi saya nak orang Johor semua kita bangkit menentang Pakatan Harapan dan juga kita bangkit menentang Barisan Nasional. Kita pilih Perikatan Nasional ini. Kita pilih Perikatan Nasional dan insya-Allah jadi saya duduk di sini sebulan. Saya bawa 2 beg tuan, beg besar saya bawa macam nak pergi umrah dah kawan-kawan tanya. Jadi saya pun berterima kasihlah kepada Datuk Wan Saiful Wan Jan kerana memberi kepercayaan kepada saya. Dan juga orang kata apa, beliau juga begitu bersemangat wajah dan begitu committed untuk orang kata apa, untuk membangkitkan semangat bangsa Johor untuk kita menolak salah guna kuasa dan rasuah ini. Jadi kita pun tahu Datuk Wan Saiful ni musuh ketat Najib Razak. Jadi saya nak bagi tahu kat Najib, Wan Saiful duk ada di Johor ni, Najib bila nak mai. Datuk Wan Saiful Wan Jan ni musuh ketat Ahmad Maslan dengan Najib Razak. Jadi apa, selalu duk jumpa dekat dalam surat khabar je, pantang Datuk Wan Saiful Wan Jan ni bawa keluar kenyataan akhbar, pasti Najib akan menghadirkan diri beliau. Pantang saja Wan Saiful Wan Jan ini bawa naik kenyataan akhbar, pasti Ahmad Maslan akan datang berpantun. Tapi saya nak beritahu kat Ahmad Maslan, Wan Saiful Wan Jan turun Pontian 2 kali. Dia cakap dengan saya ni kalau Ahmad Maslan ada kat sini, saya nak berpantun dengan dia, tapi tak ada kat sini. Jadi mungkin Ahmad Maslan sibuk berpantun di Kuala Lumpur.
kan, maka dia tak sempat lah untuk berpantun di Pontian itu kan. Kalau dia ada di Pontian tu, kita nak juga test kan, kita buat orang kata apa, acara lawan pantun bersama dengan Ahmad Maslan. Hadiahnya 1.1 juta ringgit kan. 1.1 juta ni macam pernah dengar pula kan, ada terkait dengan Ahmad Maslan man. Jadi kita boleh buat pertandingan pantun. Pertandingan pantun. Saya pun tadi di Benut, di kawasan Datuk Isa kan. Datuk Isa daripada Bersatu, saya pun ada di sana tadi. Saya sarapan dengan sahabat kita, Armada, saudara Sasir. Dia ada media dia tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ambil media PN. Media PN tu adalah, dialah owner media PN tu kan. Jadi media PN apa tak silap saya, dia punya group dia. Jadi tuan-tuan pergilah add dia punya group dia. Dan juga tuan-tuan boleh tengok juga laporan semasa kita di PRN Johor. Facebook PRN Johor itu adalah Facebook Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan nak tahu info semasa boleh pergi situ. Jadi saya pun ingat nak ni lah kan, buat acara pantun. Sebab saya nak main bola ni badan dah besar tuan-tuan. Dah 140 kilo badan saya, 130 kilo saiz badan saya. Tengah diet lah sekarang ni, nak turunkan berat badan kan. Jadi nak main bola tak erti tuan-tuan. Nak main bola keranjang pun badan pun dah besar. Rugby boleh lah, rugby. Saya cakap dengan ketua penerangan bahagian mana dia main rugby Malaysia. Saya cakap dengan dia, jom kita buat rugby kan. Buat rugby boleh lah kan. Tapi kalau di Pontian kita nak buat acara pantun lah. Ajak Mak Maslan pantun kan. Mana tahu Mak Maslan nak pantun kan. Kita pun berminat juga dengan pantun ni kan. Pantun ni adalah salah satu daripada warisan Melayu yang unggul lah kan. Jadi tak nampak pula Mak Maslan kat sini kan. Lock dedak tak ada dedak. Siapa tu, Zainuddin Noh tak ada dedak. Kita tak main dedak. Kita bukan macam UMNO tuan-tuan. Orang-orang kampung kata Datuk Nuraini turun hantar bakul makanan. Dan saya tanya dengan dia orang, dia hantar bakul tu, dia cakap apa? Ini adalah bantuan. Oh, bantuan barisan. Tapi ni masuk dalam kawasan sawit, line slow sikit tuan-tuan. Lepas tu orang kampung cakap dengan saya, Datuk Nuraini cakap ni bantuan Barisan Nasional. Undilah Barisan Nasional dia kata dihantar di Pagoh tuan-tuan jadi saya tanya orang kampung, apa pendapat dia orang. Dia kata dekat kotak tu jelas-jelas bang tulis PTPTN jadi dia ingat kita ni bodoh dekat kotak tu besar-besar, sebesar-besar alam PTPTN tulis di situ lepas tu dia letaknya stiker dekat sebelah stiker PTPTN tu Barisan Nasional. Lepas tu dia nak bagi tahulah dekat rakyat di Pagoh tu, dia kata undilah Barisan Nasional sebab Barisan Nasional bagi bantuan. Aduh, saya kata, yang Datuk Nuraini tu menteri, gaji dia berapa? Saya kata, allowance dia tu berapa? Allowance ahli parlimen lagi tapi dia tetap guna duit rakyat untuk menipu rakyat duit PTPTN itu adalah duit rakyat orang nak pergi sambung belajar dan sebagainya dia pergi ambilnya kotak PTPTN tu, dia tampalnya logo Barisan Nasional. Lepas tu dia cakap dengan orang-orang di sana suruh undi Barisan Nasional. Dia ingat orang di sana bodoh macam ni aduh tuan-tuan ini adalah banyak-banyaklah perkara yang berlaku di sini Saya mungkin tak sempat nak baca mesej tuan-tuan. Jadi saya sebenarnya tadi mengantuk tuan-tuan sebab perjalanan saya ni amat jauh jadi saya pun teringat, saya kata okay, tak apalah, ingat esok nak buat live dah lama tak buat live kan, esok terus buat live kan. Bau seronok kan. Jadi saya tengok mengantuk pula kan. Ni mengantuk ni, saya buat live dulu lah, takut tertidur kat atas jalan ni kan. Aduh. Okey tuan, apa isu? Saya tengok, saya baca di situ. Aku tak percaya tak apalah. Nanti kita akan tunjuk secara orang kata apa, secara video nak bagi percaya. Ni duit Felda untuk Felda tanaman semula. Apa benda ni?
Kan duk bergaduh apa tu, tak sempat baca. Saya harap semua ni sihat-sihat belaka lah. Saya nampak Datuk Nordin pun ada kat dalam ni. Saya nampak tu. Mungkin Datuk Nordin pun dia ada nak bercakap. Kan, kita tengok tuan-tuan, semangat PAS dengan kita ni amat hebat di Johor. Jadi saya berterima kasih lah kepada YDP PAS yang senang untuk kita berurusan, yang amat orang kata apa, amat baik hati dan mengalu-ngalukan untuk kita berjuang di bawah Perikatan Nasional. Kan, jadi senang, mudah. Kan, kita tengok PAS pun dah mula gantung bendera-bendera PAS dan juga bendera Perikatan Nasional. Saya pergi di pejabat PAS ke markas, lebih kurang tu pejabat ke markas PAS. Dia letak bendera Bersatu, dia letak bendera Gerakan, dia letak bendera PAS dan juga bendera Perikatan Nasional. PAS ini semangat persahabatannya kuat. Ini saya suka dengan PAS. Dia punya semangat dia nak bersahabat tu, sampai rumah dia pun dia letak muka sahabat dia. Jadi kita pun tuan-tuan kenalah buat benda yang sama. Kita tengok dia kan, kita raikan dia. Dia raikan kita, kita raikan dia. Saya tadi lintas di kawasan mana saya nampak tadi, ada satu kawasan tu di pejabat PAS. PAS ni depan pejabat dia akan letak satu macam batu tu. Lepas tu dia akan letak macam roda tu, lepas tu ada bendera PAS, dia tulislah PAS kawasan sekian. Jadi kita tahulah tu pejabat PAS. Jadi selain daripada signboard, itu adalah trademark PAS lah. Dia letak tayar traktor tu, lepas tu dia letak logo kat tengah-tengah tayar traktor tu, lepas tu dia tulis PAS cawangan sekian. Jadi saya tengok pejabat tu saya tengok ini pejabat PAS ni kan. Saya lintas itu, saya tengok pejabat PAS tu dia gantung 3 bendera. Dia gantung bendera Bersatu, dia gantung bendera Gerakan, dia gantung bendera Perikatan Nasional. Ini saya suka tengok. Jadi maknanya PAS ni dia semangat setia kawan tu tinggi. Jadi kehadiran mereka ini amat kita hargai. Jadi kita bersama-samalah dengan mereka. Jadi saya rasa tidak ada masalah PAS di Johor kerana mereka bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kalau kita tengok penghinaan yang dibuat oleh UMNO kepada PAS ini amat-amat teruk sekali lah. Apabila mereka tidak menghargai pengorbanan PAS. Saya nak bagi tahulah bukti kepada Fuad Zakarsi yang hina PAS ni kan, yang kata bukan macam itik patah kaki kan. PAS tidak memberi kesan pun kepada Kebangkitan Barisan Nasional. Saya nak bagi bukti satu je dekat Isham Jalil dengan Fuad Zakarsi ni. Sebab mereka ni saya tahu otak mereka ni saya tak tahu letak di mana. Tuan-tuan ambil kedudukan pilihan raya Semenyih. Kedudukan pilihan raya Semenyih, UMNO bergantung kepada undi PAS sebanyak 6,000 undi. Tuan-tuan cuba buang undi PAS di pilihan raya kecil di Semenyih. UMNO ketinggalan dengan undi yang diperolehi oleh Aiman Jazali, wakil Bersatu di Semenyih. Jadi macam mana UMNO boleh kata PAS ni tidak ada apa-apa pun? Jadi mereka boleh menang dengan PAS. Saya bagi bukti satu je, pilihan raya Semenyih. Pilihan raya Semenyih itu undi PAS, undi daripada PAS adalah 6,000 undi. Kalau kita buang 6,000 undi itu, UMNO kalah di Semenyih. Tuan-tuan, pilihan raya sebelum pilihan raya negeri ni, kalau kata di Cameron itu tempat MIC, dahulunya tempat MIC menang dekat letak UMNO, menang dekat UMNO. Kalau tuan-tuan tengok di Rantau, itu adalah tempat Mak Hassan memang pegang Rantau. Memang dia menang lah, letak siapa pun kalau bertanding di Rantau tu boleh dekat Mak Hassan lah. Sebab memang tempat dia Bersatu. Jadi bila kita ambil undi keseluruhan itu, kita buang undi PAS, UMNO kalah. Tapi disebabkan kesombongan dia, disebabkan biasalah UMNO ni daripada dulu lagi dia suka guna-gunakan PAS. Tapi orang PAS yang masih lagi nak sokong UMNO ni, mungkin dia
dia tak mengamati apa yang disebut oleh Tan Sri Tok Guru Haji Hadi dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Persoalannya sekarang ini bukan kita nak menang semata-mata. Kita bukan nak menang semata-mata dalam pilihan raya, tuan-tuan. Kita nak lawan dengan salah guna kuasa dan rasuah. Kita nak lawan rasuah ni, kita nak lawan salah guna kuasa ni. Sebab apa? Sebab dia telah mengambil hak-hak orang Islam, telah mengambil hak-hak orang Melayu. Sedangkan agama kita sendiri pun menghalang kita daripada mengambil rezeki daripada sumber yang haram. Jadi kita hari ini duk sebut Melayu Islam, Melayu Islam, Melayu Islam, tapi sebenarnya kita mengkhianati bangsa Melayu. Mereka bukan kita. Mereka mengkhianati bangsa Melayu. Dan mereka juga tidak membuat perkara yang sebagaimana disuruh ataupun dituntut oleh agama. Dan jadi kita hari ini nak lawan dengan mereka ini bukan semata-mata kerana kita nak menang semata-mata. Tak, tuan-tuan. Kita hari ini nak lawan bersungguh-sungguh dengan mereka ini adalah kerana kita sayangkan nusa bangsa kita. Kita sayangkan Ibu Pertiwi yang tercinta ini. Kalau kita tak lawan dengan mereka, tuan-tuan, saya nak tanya, tanah Rizak Melayu daripada 50% tinggal 12%. Kalau kita tak lawan dengan mereka, esok anak cucu cicit kita tak boleh nak merasa tanah Rizak Melayu. Sebab itu kita lawan dengan mereka. Dan kalau kita tak melawan dengan mereka, esok anak cucu cicit kita mungkin akan menerima sebulat-bulatnya liberal dan juga sekular. Sebab itu kita lawan dengan mereka. Jadi kita kena tanam niat dalam diri kita. Kita pergi berlawan dengan mereka bukan semata-mata kita nak menang semata-mata. Kalau kita nak menang, tuan-tuan, UMNO kata bubar bersatu, kita boleh bubar bersatu. Kita duduk dengan UMNO, PAS duduk dengan UMNO dalam muafakat nasional, kita boleh menang pilihan raya. Macam mana apabila UMNO menang di Kelantan suatu ketika dahulu, kita boleh menang dalam pilihan raya. Bukan kita tak boleh menang dalam pilihan raya, kita okey, tuan tapi kita boleh menang. Tetapi adakah berbaloi kemenangan kita tu berbaloi ataupun tidak berbaloi? Kita menang, orang yang mengambil hak Melayu Islam lepas, Zahid Hamidi lepas, Najib Razak lepas. Kita boleh buat rundingan, kita boleh menang, kita buat rundingan. Kan? Tan Sri Muhyiddin Yassin terima. Semasa Najib dengan Zahid pergi menghadap dia untuk gugurkan kes di mahkamah, dan kita terima. Dan Tan Sri terima. Kita boleh menang nak pilihan raya. Kita boleh menang. Kita boleh menang. Kita bukan tak boleh menang, kita boleh menang. Tetapi tuan-tuan, apakah yang kita nak jawab kepada anak cucu cicit kita esok hari? Anak cucu cicit kita akan kata kitalah pengkhianat bangsa. Apabila pada ketika itu tidak ada lagi tanah Rizak Melayu, semua kena jual. Orang Melayu ditindas di bumi sendiri. Anak cucu cicit kita akan kata ini kesilapan yang ayah buat. Sebab ayah sewaktu ketika dahulu boleh lawan dengan UMNO, boleh berjuang, lawan, sumbat. Nasib masa depan anak-anak kita, nasib masa depan cucu-cucu kita sanggup gadaikan semata-mata atas hasrat kita nak menang secara dominan. Selepas itu kita tipu orang Melayu, kita tipu orang Islam. Konon-kononnya kita nak bersatu demi Melayu Islam. Ini semua adalah satu pengkhianatan kepada nusa bangsa. Jadi tuan-tuan, itulah kita pergi dalam pilihan raya ini, niat kita perbetulkan. Kita bukan nak menang semata-mata dalam pilihan raya, tetapi kita nak memastikan negara kita bersih, takbir urus yang baik demi masa depan anak cucu cicit kita, tuan-tuan. Okay, tuan, saya tak boleh nak baca ni dalam kawasan hutan ni. Saya lagi baca terjun gabung. Apa yang terlintas di fikiran tu saya cakaplah kepada tuan-tuan. Jadi lama kita tidak live dan sebagainya. Mohon kepada rakan-rakan ni teruskan perkongsian lah. Jadi dia yang paling penting ni saya bagi informasi. Macam mana nak jadi pengetahuan kepada orang lain, tuan-tuan kena tolong.
Sama ada tuan-tuan tolong cerita ataupun tuan-tuan tolong promosikan live saya. Bukan susah pun, tuan-tuan klik saja button share. Tuan-tuan klik button share, insya-Allah kita boleh selamatkan negara kita daripada musuh negara, tuan-tuan. Musuh utama negara kita adalah rasuah dan salah guna kuasa. Ini adalah musuh kita. Kita kena ingat, tuan-tuan. Kita kena ingat, di Johor ini kita kena berjuang sehabis mungkin. Anak muda kena bangkit berjuang, orang-orang veteran, orang-orang tua kena beri pengajaran dan petunjuk kepada anak muda, nasihat pada mereka. Pakcik-pakcik jumpa anak-anak muda yang tengah bersantai di padang bola, ataupun anak-anak yang nak pergi kepada program UMNO, bagi tahu mereka, kalau kamu hadir ke tempat itu, kamu telah pun mengkhianati bangsa. Kamu tahu siapa UMNO ini? Kenapa UMNO tak berani letak presiden mereka? Sebab mereka ini adalah puak-puak munafik yang mengambil hak-hak orang Melayu dan Islam selama ini. Mereka gadaikan. Tuan-tuan, 2022, berapa puluh tahun kita merdeka, 64 tahun kita merdeka, tetapi bangsa Melayu masih ke belakang. Kerana apa? Kerana pemimpin-pemimpin UMNO yang rakyat je, lain pun tak apa nak cantik, tuan-tuan, malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.